Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya dipahamkan oleh pihak moderator. Kita telah mempunyai beberapa ramai partisipan yang sudah join dalam kita punya sesi webinar ini ya. Boleh saya tahu dengan pihak moderator, sekarang kita dah mempunyai partisipan seramai? Oh, lebih kurang 40 orang. Okey, semua-semua selamat pagi semua. Minta share dengan rakan-rakan anda sekalian. Saya faham mungkin ada di antara anda sudah start bercuti ya, untuk pulang ke kampung halaman ya, berjumpa dengan keluarga tersayang. So, tapi ia tidak menjadi satu halangan buat anda semua untuk bersama-sama kami dalam sesi siri webinar pada pagi ini. Okey, kita masih menanti lagi ya. Ustaz ada. Okey. Alright, saya mulakan ya bicara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu UiTM. Yang dihormati panel penceramah kita pada pagi ini iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Nur Mahmat, Ketua Pusat Pengajian Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Kontemporari ACIS. Seterusnya seluruh warga kerja UiTM, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Saya Anis, selaku hos anda pada siri webinar pada hari ini, ingin mengucapkan selamat datang ke program siri webinar anjuran Jabatan Infrastruktur Unit Perkhidmatan ICT Zon Alpha dengan kerjasama Akademi Pengajian Islam Kontemporari. Bagi memulakan acara di pagi Jumaat yang mulia ini, marilah bersama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah, terima kasih buat semua ya. Saya sangat menghargai kerana anda sudi meluangkan masa di pagi ini ya. Okey, di sini saya ingin memberi sedikit makluman. Di siri webinar ini kita akan menyediakan jam latihan ya, di mana link kehadiran akan dipaparkan di akhir program nanti. Mohon anda semua dapat kekal bersama kami sehingga ke penghujung program ini. Kerana antara isu menarik yang kita akan kupas iaitu kekal positif bekerja dari rumah atau di pejabat. Baiklah, sebelum kita meneruskan siri webinar ini, izinkan saya memperkenalkan serta berkongsi sedikit tentang latar belakang panel penceramah kita pada hari ini iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Nur Mahmat, Ketua Pusat Pengajian Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Kontemporari ACIS. Untuk makluman semua, beliau merupakan seorang personaliti yang hebat serta dikenali ramai dalam siri-siri program TV, agama dan motivasi di siaran-siaran TV terkemuka di Malaysia ini. Beliau sering kali diundang sebagai panel penceramah integriti, pembangunan sumber manusia, motivasi kerja, pengurusan kerjaya dan keluarga serta psikologi hubungan dan komunikasi di kementerian, jabatan dan industri kerajaan serta syarikat swasta. Beliau juga merupakan teknologis profesional yang diiktiraf oleh Lembaga Teknologis Malaysia (MBOD). Pernah juga menerima banyak anugerah akademik universiti. Antara perkara yang sangat menarik iaitu beliau pernah menghasilkan 25 penulisan buku, ratusan artikel jurnal dan majalah serta rencana dalam beberapa akhbar tempatan sejak dari tahun 1998 lagi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya tidak boleh mengambil masa yang terlalu lama, jadi saya harus menyerahkan sesi webinar ini. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Nur Mahmat, Ketua Pusat Pengajian dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Kontemporari ACIS. Untuk memulakan bicara, dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Terima kasih Puan Anissa, moderator. Terima kasih juga Jabatan Infrastruktur, terutamanya Zon Alpha, Unit Perkhidmatan ICT. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya rasa kita pagi-pagi ni sesuai lah kot untuk kita start warming up dengan
sembang-sembang santai kita je. Saya risau juga sebenarnya bila Puan Anis dia pengenalan diri saya tu dah jadi makin nervous dah saya. Oh, Kita aduh. sebenarnya sembang-sembang je ni. Kita dah diberi kebenaran untuk lepak-lepak minum-minum macam itulah lebih kurang, tapi online Betul, lagi betul, kita. Prof. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa walaupun 2-30 minit ke ataupun 1 jam ni, kita dapat manfaatkanlah mudah-mudahan sikit sebanyak yang boleh menambah baik diri kita. Ya, saya sebenarnya bila saya bercakap ataupun bagi perkongsian ni, selalu saya ingatkan diri kita dan juga mungkin boleh kita peringatkan sama-sama. Sebenarnya kita ni dia tak ada, nobody is perfect kan. Tidak ada seorang pun manusia dalam dunia ni yang sempurna. So tugas kita ialah untuk menambah baik dari masa ke semasa. Jadi kita bukan nak salahkan orang, kita bukan nak bercakap hal orang. Lebih penting sebenarnya kita cakap hal kita nak tambah baik diri kita. Itu yang kita boleh buat. Kita nak ubah orang ni sebenarnya paling susah lah nak ubah orang. Nak ubah kita, insya-Allah lebih mudah. So sebab tu tajuk dia pun bila jadi positif, saya rasa memang tajuk yang sangat dekat dengan diri kita sendirilah. Pasal nak jadi positif, kita bukan nak positif orang, kita nak jadi positif. Ya. Dia ada satu kata-kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan juga Syekh Ar-Rumi. Abu Yazid Al-Bustami dia kata, waktu aku muda, aku sangat teruja untuk mengubah dunia. Ya. Bila aku semakin dewasa, aku tidak ada masa untuk mengubah dunia. Aku cuma terfikir untuk mengubah negara. Ramai sebenarnya orang macam ni yang nak ubah dunia, nak ubah negara. Nak ubah negara ni dia panggil sembang kari, dia panggil. Bukan sembang kencang, dia sembang kari. Dia punya sembang tu macam esok negara boleh berubah, padahal tak berubah pun. Kalau nak berubah maknanya bukan kerja dekat UiTM lah. Kalau nak ubah negara, dia kena kerja dalam parlimen. Dia step dia. Kadang-kadang kita ni tak berapa perasan. Kita buat kerja yang di luar kawalan kita, buat kerja suka buat benda-benda yang kita tak mampu. Ya. Dan dia kata, aku semakin tua, aku tidak sempat pun nak mengubah negara. Aku cuma terfikir, kalaulah aku boleh mengubah keluarga, itu pun dah cukup seronok. Ya. Tapi dia kata sekarang aku berada di perbaringan menunggu maut. Ya. Baru aku sedar, kalau dulu aku ubah aku sejak muda, mungkin orang keliling aku sempat berubah sama. Ya. So paling penting sebenarnya kita nak positifkan diri kita hari ini dan kita nak ubah kita. Jangan takut untuk berubah, sebab semua orang ada ruang perubahan yang sangat banyak. Ya. Kalau satu ketika orang tanya Siti Aisyah, ya, orang kata, wahai Aisyah, siapa manusia paling bodoh? Siapa manusia paling bodoh dalam dunia? Aisyah kata, manusia paling bodoh bila dia rasa dia dah pandai. Dan siapa paling jahat dalam dunia? Bila manusia yang paling jahat adalah manusia yang rasa dia dah baik. So kita ni ada ruang yang banyak untuk kita tambah baik. Pagi ni kita nak fikir-fikirkan untuk kekal positif. Ya, kita nak kekal positif. Dan kalau ada kebetulan yang saya tweet tu macam kata kat aku je, bukan. Kita tak kata orang. Kita kata kat kita sendiri. Ya. Yang tadi tu ada satu lagi kata-kata Syekh Ar-Rumi. Syekh Ar-Rumi dia kata, aku tidak kisah kalau aku meninggal, aku mati dalam keadaan aku tidak menjadi orang soleh. Dengar betul-betul. Jangan dengar separuh-separuh. Aku tidak kisah kalau aku meninggal sebelum aku menjadi orang soleh. Tetapi aku gembira kalau aku meninggal dalam perjalanan menjadi seorang soleh. So itulah tugas kita. Kita nak tambah baik dari masa ke semasa, insya-Allah. Ya, ada satu quotation dia kata, nobody is perfect. Ya. Yes, betul, Even if your name is nobody, kalau dia kata nobody is perfect. So kalau nama kita nobody, maknanya nobody is not perfect.
Masa tu nobody dah tak perfect dah. Walaupun tadi nobody is perfect. Maksudnya nak cakap, nak bagi tahu tak ada seorang pun manusia yang sempurna, dan kita nak fikir-fikirkan sama-sama untuk kita tambah baik diri kita. Kita buka hati kita, lapangkan dada kita untuk terima kat mana ruang. Kita nak cari ruang penambahbaikan, dan itulah sebenarnya kunci untuk kita menjadi positif. Ya, ada orang dia kata dia nak jadi, macam mana dia nak jadi positif, orang keliling negatif, masih salahkan orang keliling. Ya, macam mana nak positif, kerja kat pejabat infrastruktur ni selalu stres, masih nak salahkan pejabat. Contoh, kita bukan duduklah kat mana pun, kalau kita positif, kita kadang-kadang kita jumpa ada orang, kita nampak dia ceria je, dia happy je. Macam mana dia macam tak ada masalah je. Mana ada orang dalam dunia tak ada masalah. Ya, semua orang ada masalah, cuma dia bijak mengurus diri dia. So saya nak share sikit-sikit. Sambil-sambil tu saya rasa kalau ada orang yang komen dekat chat box ke apa ke, nak bertanya ke ataupun nak berkongsi, saya ingat kita interaktif je lah. Kita tak ada masalah. Boleh terus tanya lah. Saya harap saya pun tak bercakap seorang-seorang, moderator ada ni semangat sikit saya. Okey, kekal positif. Sebab tu bila tajuk tu pun saya duduk sembang dengan Cik Yaya ni, dia punya perbincangan Pak. Maknanya duduk rumah pun kita boleh kekal positif, duduk kat pejabat pun kita boleh kekal positif, sebab isu dia bukan rumah, bukan pejabat, isu dia kita. Ya, ada orang bila start kerja kat rumah stres, murung. Sebab dia masalahnya bukan masalah kerja kat rumah, masalah dia. Lepas tu dah hampir 2 tahun kita dah kerja kat rumah, ya. Bunyi-bunyi ura-ura ni dah dekat dah ni, nak masuk sepenuhnya ni, nak masuk 100%. Dah murung balik pasal dah seronok duduk rumah pula. Tak nak datang pejabat pula. Ni masalahnya kita. Pagi tadi pun saya ada satu perkongsian yang sangat menarik daripada pensyarah kami di ASIS, Ustaz Nasrun. Ya, dia cerita pasal dia lebih fokus lah dilema pemikiran orang Melayu. Ini pun saya seronok dengar pasal dia memberi kesedaran pada diri saya lah, pada diri kita. Bila kita dengar balik, betul lah. Ya. Kadang-kadang kita ni jenis berfikir, kita yang fikir salah mindset kita. Positif atau negatif dia berkait dengan mindset. Betul. Ada orang ada RM10 tapi dia happy, ya. Tapi ada orang ada RM10,000 susah hati. Saya pernah ada kawan dulu, dia gaji dia tak cukup 10%. Tak cukup 10% untuk kelayakan pinjaman rumah. Yang dia pinjaman rumah kita kan dia ada stage kita kan. Dia ada level-level. Kalau gaji RM10,000 banyak ni gaji. Dia ikut tangga gaji kan. Betul. Jadi bila masa tu ada satu rumah yang nak dijual ni, dia berkenan sangat. So dia nak beli, pasal nak kerja, ada satu lot je lagi rumah tu. Dia nak tunggu kenaikan gaji dia 5-6 bulan lagi. Dia takut tak sempat. Nak buat permohonan, kelayakan dia rendah masa tu. Dengan 10% yang tak cukup, walaupun dia dah ada beribu-ribu tapi 10% tak cukup, dia punya susah hati lain macam, ya. Betul. Dan ada orang RM1 kalau jatuh tak cari dah pun. Sebab ini kita kata mindset kita. Dan sebab itu bila orang bercakap pasal kekayaan, kebahagiaan, dia adalah mindset. Kaya ke tak? Ada orang rumah kecil tapi dia rasa hidup dia kaya. Kita rumah besar pun rasa miskin, tak cukup-cukup, duk tipu sana tipu sini lagi, nak ambil duit orang lah, macam-macam contoh. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak cakap pasal mindset lah sikit. Kita nak betulkan diri kita, bagaimana nak kekal positif. Sama ada kita kerja kat rumah ke kerja di pejabat. InsyaAllah dalam masa yang terhad saya nak share tips-tips yang kita kata yang dekat dengan kita, dan kita boleh praktis. Ini tak payah duit. Ya. Ada orang dia kalau nak buat apa-apa dia kena beli barang ni dulu baru boleh exercise. Nak ajak cycling, nak join gang cycling walaupun untuk sihat. Cycling ni basikal pun kadang-kadang bukan 1,200 basikal. Ya, kan?
Saya member-member duk tunjuk, dia kata kau ambil lah, aku nak beli yang baru. Ya. Saya kata berapa? Dia kata kau ambil 27 dah lah, 27. Saya ingat 2,700. Rupanya 27,000. Tak apalah. Aku jogging keliling pagar rumah je lah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya this is benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang mungkin. Ada benda-benda yang simple yang kita boleh tambah baik di kita boleh buat at any time, insya-Allah. So saya saja je slide muka depan saya cover ni, kita dah habis PKP, PKPD, PKPB, PKPP. Sekarang ni kita fikir-fikir lah. Kita fikir-fikir lah. Fikir-fikir lah. Dah habis dah. Kerajaan dah habis, dah buka semua dah. Tapi kita terus fikir-fikirkan sama-sama kita. Okey, saya tak nak panjang kat sini, sebab saya ingat yang ada sama-sama kita pun kawan-kawan kita, saya kadang-kadang saya perkenalkan diri saya pasal risau juga takut orang salah faham. Saya ni kadang-kadang cakap, adalah sebahagian orang cakap, bila sembang dengan kau ni, betul ke kau ni ustaz, dia kata. Sebab saya gini. Okay, ada lag sikit dia. Kita ada perception, yelah ustaz ni dia cakap hemah. Masalah saya tak ada perangai itu yang kadang-kadang orang tengok, orang kata kau cakap ustaz tapi cakap macam laser je. Ada sikit-sikit saya mengaku. Sebab apa? Sebab pada saya tak nak tegur orang, saya tak nak kata orang lain, tapi pada saya ada benda-benda, kalau saya jadi ustaz, bila saya bercakap, berkias, berhelah, berhemah, macam-macam, tak nak bagi orang sakit hati sebenarnya, tapi sebenarnya tak sampai. Dan ada benda-benda yang kita kena direct. Sebab tu saya, background saya pun belajar pengajian Islam, lepas tu saya belajar sikit-sikit IT. Jadi bila belajar IT ni, ni orang infrastructure ni lagilah unit IT ni kan. Dia dalam IT, dalam sistem terutamanya, dia if yes, if no. Sebab dia tak boleh tengah-tengah, dia hang. Kalau kita tak nak sebut yes, tak nak sebut no, dia akan hang. Kecuali kita kena bagi option lain, dia kena pergi kat mana-mana juga. Tapi kadang-kadang bila kita bercakap, kita contoh ya. Saya kata kalau buat macam ni, ini perbuatan orang bijak, orang pandai. Orang bijak pandai dia buat macam ni. So kalau kita tak buat, maknanya kita orang bodoh, ya. Sebab lawan kepada orang bijak, lawan kepada orang pandai, bodoh. Ya, tapi ada yang kata, janganlah cakap bodoh, ya. Cakaplah kurang bijak. Saya kata kurang bijak bukan berlawanan dengan bijak. Nampak bodoh kita kan? Sebab terlalu nak menjaga sangat perasaan, tak kadang-kadang tak sampai. Buat benda tu, kalau tak buat itu cerdik, kalau buat bodoh, ya. Sebab dia ada benda yang kalau buat wajib, kalau tak buat jadi haram. Dia ada ibarat macam perkataan tu memberi impact kepada orang tu untuk bagi dia akan jadi sedar. Ya, betul. Sampai. Benda maksudnya sampai. Saya adalah tapi kadang-kadang kita dalam masyarakat kita dia ada tabu sikit tau. Dia kalau saya cakap, saya sebut macam tu, dia tu apa dia ni? Cakap ustaz tak baik. Saya sebut dah awal-awal tadi, nobody is perfect. Tak ada seorang pun. Semua orang ada kelemahan, ada kebaikan, ada kelebihan masing-masing. So saya ni bila saya jumpa dengan orang-orang yang orang-orang sains lah terutamanya, dia bercakap pasal pH 8 alkali, ya, pH 6 acid. Saya start dengan benda-benda ni sini pasal nanti dia akan berkait macam mana kita nak bentuk minda positif kita. Kalau tidak, kita duduk terikat dengan minda yang tersangkut dengan cara lama kita, sebenarnya itulah punca kita stuck dalam negativity. Ya. Sebab dia kata pH 8 alkali, ya. pH 6 acid, pH 7 neutral, ya. Kalau pH tak ada nombor, itu parti politik. itu lain. Jangan serius sangat pagi-pagi ni. Kita nak bersantai-santai dia sebenarnya. Betul. Dia kena ada senaman sikit, senyum-senyum gelak-gelak. Okey. Itu orang sains, Orang sains dia. Jadi bila pH 8, pH 9, pH 10, ya, dia kata itu alkali.
Kalau kita tanya dia, kita kata boleh tak kalau tak nak sebut alkali, kita nak sebut dia bukan asid. Dia akan jawab senang je. Dia kata pH 8 ke atas alkali, bodoh, dia kata. Sebab nampak bodoh sangat bila tanya banyak. Dia clear. Ada benda yang perlu clear, ada benda yang perlu objektif, ya. Contoh, kadang-kadang kita ada benda-benda yang tak betul pun. Kita saya ingat salah satu lah contoh, ya, dia kata kalau ustaz dia cakap kat saya, dia kata kau ustaz ni, saya kata lebih kurang macam tu. Dia kata ustaz ni kadang-kadang dia cakap macam tak habis, tak sampai tau, dia kata. Sebab apa saya kata contoh, saya pun macam nak marah juga. Apa hal cakap kat aku ni kan. Dia itu pun salah satu benda yang menyedarkan kita sebenarnya kita ni pantang orang cakap kita salah. Itu mentaliti yang kita akan jadi negatif selalu tau. Betul. So bila dia tanya, dia kata, saya tanya dia, apa hal pula? Contohnya apa? Dia kata dulu dia kata ustazah aku, dia kata mengajar tanda-tanda sampai umur. Tanda-tanda sampai umur salah satunya bermimpi. Jadi budak-budak ni, student ni tanya, ustazah, bermimpi apa ustazah? Ustazah ni pun dah merah dah muka. Bermimpi, mimpi. Nanti bila korang besar, korang tahulah. Berat dia nak cakap ya. Ya, sebab dia rasa benda tu kadang-kadang ada benda yang tak boleh nak sebut. Padahal benda tu kena ajar. Benda tu memang kena ajar. Itu bukan ilmu sembarangan, ilmu fiqh tu. Kena ajar betul-betul. Mimpi apa? Mimpi macam ni. Ya, tapi tak sampai hati nak cerita. So akhirnya nanti bila korang besar, korang fahamlah. Baik tak payah buat kelas, tunggu je besar. Nak ceritanya kadang-kadang ya, bukan, kita tak nafikan ada benda kita kena berlapik, berkias, betul. Tapi ada benda yang kena direct, kena betul. Doktor kalau dia masuk bilik bedah, dia akan sebut je benda ni potong, benda ni 2 inci, benda ni dia tak boleh potong panjang sikit jangan pendek sangat, dia panjang, mati orang kalau cakap macam tu. Benda yang perlu dalam hidup kita yang objektif. Dan saya syukur sebenarnya, saya disedarkan oleh kawan-kawan saya, orang sains, orang teknologi, kita blend kan, ya. Ada yang bagus, ustaz-ustaz ni dia bagus, dia belajar Quran, dia baguslah yang tu, tapi bab bercakap yang tak sampai tu saya kata kena ikut orang sains. Saya ikut orang sains lah, ya. Orang sains dia cakap fakta, figure. Ya. Yes. Ada satu kali kawan saya dia tanya, dia kata, "No, aku nak tanya sikit lah." Dia kata, "Kau jangan marah." Kata, "Kenapa?" Ustaz ni memang suka kata kat orang dia kata. Saya macam, pelempang juga budak ni kan. dia tanya, "Ustaz ni suka kata kat orang Saya kata, "Kenapa? Kenapa? Kau jumpa ustaz mana ni?" Dia pun bagi kat saya satu khutbah. Bila saya baca khutbah tu, saya tak sedar. Dalam khutbah tu dia kata, "Hari ini anak-anak muda kita semakin ramai yang lalai daripada agama Allah. Mereka bukan sahaja tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan ramai di kalangan mereka melakukan maksiat kepada Allah sedang Jumaat yang dirahmati Allah." Contoh. Masa tu biasa dengar, confirm lah kalau dah biasa dengar. Sebab bila saya baca tu saya tak perasan. Saya pun selalu baca khutbah. So bila dia tanya, dah dia kata, "Dah lah, aku takut kau berdosa lagi banyak." Saya pun macam, apa dosanya baca khutbah? Dia kata, "Okey, satu benda aku nak tanya. Kau cakap anak muda sekarang tidak mengikut perintah Allah. Anak muda dekat mana kau buat kajian? Berapa orang kau buat test? Ya? Kau pakai instrumen apa? Berapa skor reliability dia? Berapa statistik? Ya? Kau main sedap mulut dia cakap, dia kata anak-anak muda sekarang tak ikut perintah Allah. Kalau dia tak ikut, dia tak semayang saja, kau cakap tak semayang je lah. Jangan cakap tak ikut perintah Allah." Ya. So fikir balik. Yes, this is scientific research. Yes. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita main buat kesimpulan je. Tak boleh. Ini sebab kita jumpa ramai orang kadang-kadang atas landasan tu landasan yang kita kata rasa baik, tapi mengata orang sebenarnya. Mudah. Macam bila kita dah tua pun kan, kita pun buat kesimpulan. Budak-budak muda sekarang kurang ajar kan? Tak macam kita dulu.
Ya, ada tu. betul ke kan? Betul. Itu benda-benda klise dalam masyarakat kita, Betul. stigma yang ada. So bila orang tua cakap macam tu, buat kajian ke ataupun kita jumpa 2-3 orang kita rasa nak marah, kita buat kesimpulan. Kadang-kadang ini benda-benda mindset ataupun mentality yang perlu kita ubah. Ya, dan kita ubah ni maksudnya dengan ilmu lah, bukan dengan kita tak boleh nak fikir seorang-seorang. Fikir-fikir tadi tu kena ada ilmu juga. Kena ada rujukan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita latih diri kita. Saya selalu sebut, dulu saya ingat mantan Perdana Menteri yang dululah, dia selalu sebut minda kelas pertama. Ya. Minda kelas pertama ni kita nak fikir cara orang bijak, bukan cara orang beremosi semata-mata kan. Bila datang COVID, ya, kita ada perasaan, kita tak nafikan, kita sedih, kita rasa takut, yes. Tapi apa yang kita dapat pengajaran daripada tu sebenarnya? Ya. Ini yang kita fikir guna cara betul. Memanglah dia kata, yalah kita memang perasaan fitrah kita. Ya. Kita nak rasa sedih, kita nak rasa apa, tak salah, memang tak salah. Ya. Tetapi kalau untuk terus berada dah 2 tahun COVID, ya, masih lagi duduk bercakap, duduk mengeluh macam manalah kita nak hidup dalam COVID ni. Dah 2 tahun, takkanlah tak move on. Ini benda-benda yang kita nak, kalau nak jadi orang positif lah. That's why saya kadang-kadang kan bila cakap benda-benda macam ni, cara berfikir, budaya, saya lebih suka merujuk pada negara-negara high value index countries. Nanti saya share lah sikit-sikit. High value index countries, negara high value index countries, ya, negara-negara Finland, Switzerland, Iceland, cari sampai 20 tak jumpa Malaysia, tak jumpa. Bila kita cakap peaceful countries, New Zealand, Costa Rica, bla bla bla, happiness index yang tinggi dalam dekat dalam dunia. Tengok, tak ada 50 pun belum ada negara kita. Maksudnya ada orang dia kata macam Ustaz macam tak suka kat negara sendiri ke? Bukan. Saya orang yang paling sayangkan negara. Sebab tu saya kaji benda ni. Kita nak buat perubahan. Kita nak buat. Sampai bila kita nak biarkan negara kita duduk nombor 60. Ya. Dan kita nak shock seorang-seorang. Kita tak ada salah apa. Kita mana ada salah. Memang kita semua macam tu. Kan? Kadang pasal kita dah terbiasa. Tapi we have to change. Dan tuan-tuan dan puan-puan, 20 dan 2021 dia ada norma baru lah. Kita rasa, kita kata dia lain daripada tahun lain. Dan kalau anak-anak kita pun ada budak-budak dia sedih bila SPM dia 2 tahun. Dia kena jadi bahan, dia kena orang buat main kat dia. SPM batch Pro Max, ya, pasal sampai 2 tahun belajar, ya. Tapi apa yang dia orang dah buktikan, ya, dia orang tak ada masalah pun, cemerlang juga, ya. Tak ada. Saya selalu sebut dekat anak-anak saya kata tak ada masalah. Dia sedih masuk universiti, tak boleh masuk universiti, duduk belajar kat rumah. Saya kata jangan, fikirkan peluang-peluang yang ada yang kita boleh ambil untuk kita guna, untuk kita grab, sebab setiap yang datang mesti ada pro and cons. So alhamdulillah saya tengok anak-anak saya masih first class, masih dean's list pun, walaupun tak masuk ke anugerah dekan, tak masuk kampus, tapi dia masih boleh capai, ya. Dia sedihlah, dia susahlah nak belajar, nanti berapalah CGPA, budak-budak universiti kan. Tapi saya kata apa pun kita cuba move out dulu daripada kepompong yang kita duduk takut apa semua tu. Kita keluar dulu dan kita ambil pengajaran dia. This is benda yang kita nak ubah diri kita lah, supaya kita sentiasa positif. That's why tajuk dia pun duduk rumah pun no problem. Yang penting kita ubah kita. Bila dah masuk jabat pun, InsyaAllah kita adalah cara untuk kita ubah juga. Memang ada benda-benda yang kita tak nafikan. Duduk rumah ada benda tak boleh buat kerja, yang perlu buat kerja kat pejabat. Tapi ada kan benda yang kelebihan dia, yang kita perlu grab, yang kita perlu ambil peluang tu. So tak adalah jadi sedih sebelah pihak saja. Ada sedih dan ada dan hidup kita ni dia mesti ada sabar dan ada syukur. Ya. Kadang-kadang bila kita fikir betul-betul, Fani kan, sebenarnya sabar dan syukur ni, bila fikir tenung tu sikit je yang kita kena sabar, yang syukur lebih banyak. Itu nak kalau nak set up
minda kita jadi positif, kita kena sentiasa tengok secara adil. Alright, saya selalu sebut untuk diri saya, untuk anak-anak saya, untuk pelajar-pelajar saya kata stop compare. Pasal ada ahli psikologis dia kata punca kegagalan, punca utama kegagalan seorang manusia ni bila dia nak fotokopi hidup orang lain. Kita suka nak jadi orang tu, nak jadi orang itu yang kemurungan. Itu yang kemurungan. Bila kita bercakap sekarang ada kajian dia kata media sosial menjadi punca anxiety, punca depression, sebab kita selalu duk baca orang cerita benda ni, kita nak ya. Orang dapat semuanya. Ya, dan semua masalah orang tu dah masuk dalam diri kita. Yes, kita nak fikir semua benda memang tak boleh, dan kita nak dengki semua benda pula tu. Itu satu hal lagi. Orang duk cerita, orang ada kajian dekat universiti yang terkini saya baca, dia kata budak-budak student ni yang dah grad ada masalah sebab dia bila kawan-kawan dia dapat kerja, kawan-kawan dia dapat ni, kelompok yang depressed, ya. Ada yang tutup terus media sosial. Saya kata memanglah pasal dia duduk fikir yang apa yang dia tak ada dan apa yang orang ada. Memang 10 orang 10 lain, benda lain ada. Takkan 10 tu ada semua kat kita. Ya. Tapi kalau kita duduk sama dalam barisan list diorang, sebenarnya 10 orang tu pun ada juga benda yang tak ada pada kita, yang ada pada kita tapi tak ada pada diorang. So please kita kena betulkan cara kita berfikir. Datanglah tahun apa pun 2020, 2021, hadap je. Saya dia punya hashtag redah je. Pasal dia akan sentiasa berubah. Ada orang harap 2022 insya-Allah kita akan kembali macam dulu. No way. 2022 adalah 2022, ya. Dan mungkin kita dah mula fikirkan cara lain. That's why dulu yalah dalam universiti kita, saya duduk dalam tim Education 5.0. Bila orang cakap 4.0, kita bercakap 5.0. Tapi dia jadi kepala kena gila-gila sikit lah. Kena fikir masa depan. Ya. Orang kata, kau jadi macam tu. Kita kena ready. Kalau tidak, kita sentiasa jadi orang yang fikir benda dah lepas. Ya. Internet merosakkan. Dulu kan adalah orang cakap internet merosakkan anak muda. Rasanya dah habis dah anak muda rosak. Pasal internet masih ada. Internet tetap ada. Last 10 years back, saya bercakap dekat sekolah-sekolah kat Kementerian Pendidikan. Saya kata kita dah mula kena bagi kot budak-budak pakai handphone. Sebab handphone dah jadi part of our life. Kita kena ajar diorang macam mana cara nak guna handphone untuk belajar. Tak boleh. Sebab kalau kita bagi diorang pegang handphone kat sekolah, macam-macam lah benda tak elok jadi. Nanti dia diorang. Saya kata kena ajar lah. Kena prepare diorang. Ya. Tengok bila 2020, ya, bukan kita tak bagi diorang bawa handphone. Ya, ke sekolah masuk dalam handphone, baru pada muka kita. Dan kita selalu terhegeh-hegeh nama dia kan, kita terkejut, ya, rugi, ya. Dan kita betulkan pemikiran kita, sebab kita tak boleh nak betulkan orang, tak apalah, kita betulkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai ringkasan je. Slide saya pun tak adalah nak tunjuk semua benda, tapi cerita-cerita yang kita boleh ambil poin-poin dia untuk pengajaran kita. COVID ni dia datang, yes, saya tak nafikan, kita tak nafikan. COVID datang, dia bagi masalah kesihatan dekat kita, masalah ketakutan, nak pergi sana pegang itu pun balik sanitize sampai 3-4 kali. Padahal nampak bodoh, sanitize sekali je, tak perlu 4 kali. Dia kita masa tu macam belum pandai lagi kot, tapi sekarang dah pandai dah. Hilang kebebasan, ya, kita tak boleh nak bergerak sana, tak nak bergerak sini. Ada orang terganggu hubungan, ada orang hilang kerja. Kita ni nasib baiklah yang duduk dalam industri yang berbeza macam kita ni. Kita masih firm sampai ada orang kata duduk rumah pun dapat gaji. Sebenarnya kita buat kerja, bukan tak buat kan. Tak ada keselesaan. Kita rasalah pasal selama ni kita dah comfort zone, kita dah buat ikut suka kita. Macam kita dah biasa berjalan, tiba-tiba kita contoh tiba-tiba kita kehilangan kaki.
Maknanya kita kena berubah. Kita kena mula belajar jalan kaki sebelah. Tapi kalau kita nak sedih, macam ni kaki aku dah tak ada, tak boleh jalan, memang sampai tua tak berjalan lah. Ya. Tapi ada ramai je. Kalau kita tengok ada seorang nama dia Nick Vujicic, boleh search dalam Google nanti. Nick Vujicic ni tak ada kaki, tak ada tangan. Tapi bila saya baca cerita dia dululah, rasa macam malu kat diri sendiri. Pasal dia tak ada kaki, tak ada tangan. Seluruh dunia dia dah pergi, orang panggil dia. Kita setakat infrastruktur lah panggil. Pasal tak ada orang, kita tak, kualiti kita tak sampai tahap tu. Contohlah, contoh dia satu dunia panggil nak dengar dia bercakap. Dia punya kualiti dia duduk rumah 2 tingkat, dia tak perlu ada orang gaji, dia buat kerja sendiri. Kita kat rumah macam kain bersepah je, tak ada masa nak lipat, malu. Tangan ada, kaki ada, tapi dia tak ada tangan, tak ada kaki, dia boleh berenang, so siapa yang tak boleh berenang tu, tolong malu diri sendiri, sebab orang tak ada kaki, tak ada tangan pun boleh berenang. Dan ini kelebihan orang masing-masing. Saya kalau cakap dengan pelajar-pelajar lah, saya kadang-kadang saya akan tunjuk gambar-gambar orang-orang yang top dalam dunia ni, dan kita nak ambil pengajaran, ibrah dia panggil. Pengajaran tu, macam mana dia orang ni boleh berjaya sampai tahap tu? Dia mesti ada kelebihan. Kita jangan jadi orang yang fikir nak pelekeh orang je semua benda. Sebab saya selalu sebut dekat diri saya pun, saya kata sampaikan babi. Saya bagi contoh yang top teruslah. The mostest toppers. Contoh. Sebab kalau bagi contoh badak macam tak power sangat. Babi terus. Babi ni binatang yang orang tak suka sebab dia najis moral lazah, dan dia pun tak handsome mana. Pasal kalau tak sukalah, dia lain. Dia kalau oyen ramai orang suka kan. Oyen tu masing-masing ambil gambar, lepas tu berlawan tengok gambar. Comelnya comel. Tu lain. Tapi nak ceritanya, babi ni binatang ramai orang cakap tak suka. Tapi saya ubah minda saya ubah mindset saya. Saya kata babi adalah binatang yang sangat menginsafkan saya. Sebab bila kita baca, ni dengan ilmu lah sebenarnya kita kongsi ni. Bila ahli-ahli psikologi, dia buat kajian pada binatang-binatang. Salah satunya antaralah kita tak ringkas. Dia kata unta adalah binatang contoh dalam dunia yang paling lambat marah. Unta memang cool, the coolest unta species. So siapa yang suka marah orang, tolong simpan gambar unta dalam poket ke apa ke, tengok unta balik. Malu kat unta. Malu kat unta. Pakai beli bag duit camel. Kan ada gambar unta tu. Ada betul. Sebab bila kita faham, kita tahu, kita ada ilmu sebenarnya, kita tengok unta, sebenarnya kita terfikir unta ni binatang yang paling lambat marah orang. Kenapa aku suka marah orang? Panah baran, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit mengamuk. Unta pun tak macam kita. Sama juga. Dia buat kajian. Yang kedua yang saya nak share tu, babi tadi tu. Babi ni binatang yang paling kurang, yang paling tak ada lah, almost tak ada hasad dengki. Itu babi. So bila kita ni suka sangat dengki kat orang, kat kawan, kawan dapat anugerah perkhidmatan cemerlang, bodek lah tu. Babi pun tak macam tu, kalau kita boleh betulkan diri kita, cuba fikir cara macam tu, kita akan jadi takkanlah aku nak jadi macam tu. Sebab orang tua kita selalu sebut jangan jadi mata lalat kan. Mata lalat ni walaupun dia masuk supermarket, dia tengok buah apple segar, buah tembikai segar, buah pisang segar, mata lalat dia tak nampak benda-benda tu. Dia tetap nampak sampah dekat belakang supermarket. Ini ramai ni, lalat-lalat ni ramai pasal cari salah orang, mengata orang, mengumpat orang. Itu je kerja. Harap-harap tak, bukan kita. Harap-harap. Sebab kita kena betulkan kita. Dan orang tua kata jadilah mata lebah kan. Mata lebah walaupun dia masuk hutan gelap, masuk celah-celah daun-daun, celah-celah akar-akar ke, celah duri-duri, tapi mata dia tetap nampak bunga yang ada kualiti madu dia. Ini
Ya, perumpamaan orang tua selalu sebut macam tu. Kita bila kita faham benda-benda macam ni, ini namanya orang yang bertadabbur, orang yang berfikir, orang yang ambil pengajaran, ambil ibrah, ya. Sebab tu dalam Quran dia kata fa'tabiru ya ulil albab. Bila Covid datang, apa yang kita ambil ibrah dia, ke pengajaran dia, ya. Kita kena ada something yang lepas Covid, dah 2 tahun dah Covid, apa jadi pada kita? Adakah lebih baik? Ada tak tambah benda-benda baik? Ataupun lepas Covid, bila Covid datang ni habis teruk kita. Takkan makin teruk, ya. Tapi kalau kita fikir-fikirkan betul-betul, ada ruang-ruang yang insya-Allah nanti kita tengok sekali lalulah. Apa kesan Covid? Stres. Yes, saya tak nafikan. Ini kesan yang kita sebut, yang kita kena sabarlah. Stres, kita kehilangan kebebasan pendapatan, hubungan pun kadang-kadang ada yang hilang. Tapi jangan lupa pada masa yang sama Allah juga bagi bukan kehilangan perhubungan, tapi perhubungan yang lebih rapat, ya. Betul. Anak-anak tak boleh nak pergi sekolah, tak boleh duduk rumah dengan mak, dengan ayah. Suami tak boleh nak pergi merayau, tak boleh nak pergi main futsal, tak boleh nak pergi main badminton. Kena duduk rumah. Dulu isteri selalu doa supaya ada suami yang tak suka merayau-rayau kan. Suami yang duduk di rumah, teman dia kat rumah. Tuhan bagi 2 tahun duduk sebelah. Duduk dalam rumah. Kadang menyampah juga tengok. Dulu nak sangat. Tak nak suami merayau, tak nak suami keluar rumah. Bila letak je suami isteri dalam rumah, ya, tengoklah betul-betul 24 jam. Ui, pisang. Allah memberi kita. Ini bahasa orang muda. Saya tak tahu moderator. Allah mungkin memberi kita ruang untuk memperbaiki hubungan keluarga kita. Kan, betul tak Ustaz? Ya, antara suami isteri, anak. Itulah sebenarnya. Betul. Saya kalau dah Puan Anis dah sebut dia punya conclusion macam tu, jadi saya rasa dah cukup lah tu, wabillahi taufiq wal hidayah lah. Dah bukan. Itu poin utama, itu poin betul. Maksud saya sebenarnya benda yang Tuhan bagi tu kadang-kadang kita terlepas pandang, kita duduk bergaduh pula kat rumah. Dan anak kita duduk kat rumah, selama ni orang kata anak ikut acuan ibu bapa. 2 tahun ni memang betul anak ikut acuan ibu bapa. Dia duduk perhati pasal tak boleh nak pergi mana-mana. Duduk tengok mak dengan ayah bergaduh, memang dia pun bercita-cita lah nak jadi orang yang suka bergaduh juga, ya. Dan dia mula meluat dengan mak ayah dia pasal dia dah boleh compare dah. Dulu dia duduk sekolah dengan kawan-kawan dia lain, ya. Kawan-kawan lebih best. Ini challenge untuk kita sebab Allah bagi peluang untuk kita tunjukkan, untuk kita peluang untuk kita jadi mak dengan ayah yang misali pada anak kita. Tapi kalau kita tak guna, rugilah, ya. Kita duduk buat benda-benda yang yalah kita terlepas pandang kadang-kadang. Ada trauma, ada kebosanan. Yes, saya tak nafikan. Tuan-tuan dan puan-puan, pasal lajunya jam. Masih jalan laju sangat. Prof, mungkin saya. kita boleh ada sambil tu kita Prof sembang, mungkin kita boleh baca satu soalan, mungkin Prof boleh boleh. Itu lebih suka. Ke bawah sikit saya. Okey, sekejap ya, saya bacakan. Okey, mana dia? Sekejap ya. Sekejap Prof. Dia bila ada interaksi ni, maksudnya dia dengar dan dia nak tahu. Itu lebih penting. Itu lebih baik. Dia tengah orang kata excited nak bertanya ni. Okey, kita ada pertanyaan sila. daripada Rohana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana untuk berhadapan dengan orang yang berbeza pendapat apabila tidak setuju dengan sesuatu rancangan yang positif? Jika situasi ini berlaku di dalam bilik mesyuarat, apa tindakan yang perlu dibuat? Okey, soalan ni memang soalan untuk semua orang ni, bukan untuk Puan Rohana seorang, saya rasa. Ni semua ni. Kita jumpa kat mana-mana. Kat mana-mana pun ada. Dan saya pernah terjemahkan satu buku karangan Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tontawi. Dia bekas Syekh Universiti Al-Azhar. Saya terjemahkan dengan kawan-kawan. Buku tu ada 800 muka surat lebih kurang. Bila dia cakap tentang macam mana cara kita nak cakap dengan orang, komunikasi dengan orang, dia panggil adab berdialog dalam Islam.
Dia ambil betul. daripada Quran, daripada ni. Sebenarnya dia kalau dia sebut kalau lebih detail dia lagi menarik. Dia sebut dalam dunia ni dia ada model Firaun dan model Musa. Model Nabi Musa dan model Firaun. Firaun ni dia jenis bercakap dia nak menang, ya. So bila Nabi Musa datang jumpa dia, Nabi Musa kata aku nak bagi tahu Allah tu Tuhan kita, ya. Dia ada orang keliling kita yang perangai dia ikut model, bukan kita kata dia Firaun, bukan, tapi model Firaun ni dia akan berhelah sana, mengata sini, mengelak situ, mengelat, ya. Dia mula-mula Firaun kata, Musa, kau tak ingat kau tak ingat ke yang dulu masa kecil-kecil aku yang jaga kau? Dia guna psikologi. Psikologi. Dia tak nak dengar cakap yang betul, dia tak nak dengar benda yang benar tadi, tapi dia pusing cerita lain, dia pusing dia supaya tak perlu dibincangkan benda tu. Ada juga orang macam ni. Ada yang lepas tu Nabi Musa kata aku ingat. Cuma aku nak bagi tahu, dia kata sebenarnya Tuhan suruh aku datang ni nak bagi tahu yang Allah tu Tuhan kita. Itu saja. Kadang kita nak bagi tahu dalam syurah, kita nak bagi tahu benda betul. Itu je, bukan nak bergaduh, bukan nak apa kan. Bukan. Kalau tak nak tapi ada orang ni dia akan berdepan dengan benda-benda yang kebenaran ataupun apa-apa idea kita tadi tu, dia akan mengelak, dia akan pusing cerita lain. Lepas tu kita pun tak melawan lah. Cara kita ialah jangan melawan dan jangan hanyut sama dengan cerita dia. Sebab tu Syekh Al-Qardawi pula dia kata kalau kita jumpa dengan orang yang jenis degil, Syekh Al-Qardawi lagi kasar, dia kata jenis degil macam syaitan, dia panggil syaitan. Dia orang syaitan ni memang confirm tak nak dengar cakap dah, confirm, pasal dia dah buat akuan sumpah dulu, dia tak akan ikut cakap Tuhan kan. Tapi ada orang yang macam kalau kita dah nampak dia macam memang tak boleh pergi dah, nak bincang pun tak boleh dah, ya. So Yusuf Qaradawi kata orang macam ni kita kena cakap dia okey, dia betul. Biar je lah, ya. Dia macam orang tua-tua kita kata biarkan luncai terjun dengan labu-labunya, betul lah. Dia macam umpama macam biar keadaan yang menentukan lah. Dia tak boleh nak menerima apa-apa jua pandangan. Betul. Kita anggarkan orang macam ni, kita biarkan dan kita doakanlah. Kita doakanlah. Betul. So, sebab ada lagi ni soalan ni. Ya. Excited nak tanya ni lagi ni. Okey. Saya habiskan yang tadi sikit. Saya habiskan sikit. So dia yang dia sebut tadi tu, kita akan jumpa orang-orang yang macam ni, orang-orang yang tak nak dengar benda yang betul, tak nak dengar. Dan mungkin dia ada kebarangkalian juga. Mungkin yang kita cakap bukanlah benda yang paling betul, boleh jadi juga. Kita jangan bertegas dan jangan bukan bertegas lah, kita jangan tegas dengan kita seorang je yang betul. Tapi tugas kita ialah bagi tahu atau bagi idea yang betul. So kita bagi tahu, and then kalau dia orang tak nak dengar, kita boleh berunding, kita cuba berunding, tapi kalau sampai ke tahap yang tadi yang kita kata kita rasa dia dah memang tak dengar dah, guna reverse psychology. Yes. Kita kata okeylah, betul lah kalau macam tu yang you cakap tadi tu lebih betul lah saya rasa. Dia balik rumah dia fikir balik. Sebenarnya yang dia cakap tadi betul, aku yang bodoh pada muka dia lah, pada muka betul. Dia akan fikirkan sendiri. Sebab ada orang yang macam tu yang kita ada satu kata-kata quotation, dia kata pada masa aku berdiam tidak menjawab apa-apa, ketahuilah bahawa kamu tidak perlu berbincang dengan aku. Dia punya sampai ke tahap tu. Cuma kita kena bijak, dealing kena pandai, ya. Betul. Saya nak share juga dengan Puan Rohana dan yang lain ni. Kalau nak try 5S. 5S ni kadang-kadang kita boleh kontrol orang. 5S ni dia ilmu menekel nama dia. Hari ni kita cerita sikit tip menekel orang. Tapi cara positif. 5S. Kalau kita boleh praktis ni, nombor 1, cakap dengan smile, ya.
Kalau kita bagi idea tu, kadang-kadang kita tengok kita juga, kita bagi idea muka ketat je, idea betul pun orang tak nak dengar. Betul. Cuba bagi salam tapi muka ketat, orang rasa nak lempang, orang tak nak jawab. Satu smile. Ini saya buat ringkasan daripada saya baca, saya ambil daripada Quran. Ada yang Quran macam mana cara nak tackle orang yang lebih tua daripada kita. Dia kata wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Ada lah support ada lain lagi. Sebab ringkasan 5S ni. Smile, satu smile senyum, dua smile soft, cakap lembut. Cakap kasar orang tak suka. Ya. Sebab tu bila saya tulis buku biar santai tapi sampai, ya. Ada kawan-kawan saya dia kata tak jadi, dia tak jadi. Sekarang ni zaman bantai baru sampai. Saya kata terpulanglah. Ya, saya pun tak nak bergaduh. Mungkin ada tempat yang perlu bantai baru sampai, terpulang. Tapi saya pasal saya buat kajian psikologi ni, ilmu kemanusiaan ni, manusia ni dia sebenarnya dia suka sebenarnya yang lembut-lembut, smile, soft. Ini benda yang manusia suka, kebanyakan kebiasaan lah. Yang ketiga, sincere. Cakap benda jujur. Siapa cakap menipu, pasal itulah orang tak nak dengar cakap kita. Betul. Kita gembala kambing, ingat cerita budak gembala kambing, ya? Oi, orang kampung ada serigala, orang kampung datang nak tolong. Tak ada, dia gelak. Kali ketiga dia panggil, serigala datang betul, padam muka, tak ada orang nak dengar dah. Tuan-tuan, kepercayaan kena jaga, orang percaya orang pada kita. Smile, soft, sincere, ya. Kemudian sorry, ya. 5S ni dia saya buat bahasa Jawa, ya. Bahasa Jawa lah ni, sorry. Sorry ni kadang-kadang susah orang kita nak minta maaf. Walaupun kita salah, kita tak minta maaf juga. Kita berkeras juga. Nak kadang-kadang bila buat salah cari orang lain salahkan. Bila buat salah pusing, bawa dalil macam-macam, tak nak bagi nampak salah. Ada juga. Buat salah lepas tu cakap benda tu tak salah. Ada juga. Tapi kita ambil konsep yang Nabi buat. Buat salah, mengaku salah. Dan tugas kita hari ini kita nak betulkan. Itu kita akan jadi positif, insya-Allah. Okey, yang kelima, smile, soft, sincere, sorry. 5, sweet. Ini pun susah kat Malaysia. Kita cakap sweet pasal orang Malaysia dia sweet talk dia macam negatif, ya. Alah, dia tu jenis sweet talk. Sweet talk ni Saidina Ali suruh. Saidina Ali kata siapa yang manis lisannya maka dia akan ramai kenalannya, ya. Orang yang biasakan cakap manis, bukan menipu, ya. Jangan salah faham. Ada orang Malaysia dia kata sweet talk menipu, bukan. Manis mulut ni kita cakap yang best. Jumpa orang, makin handsome sekarang ni. Apa salahnya, ya. Kita cakap yang baik-baik. Kok lama tak jumpa, dengar cerita sekarang dah makin berjaya. Cakap yang baik-baik saja, yang happy-happykan orang, ya. Tapi dia ada budaya orang kita ni, dia sweet talk ni dia cia tu kan. Sweet pick up line. Dia itu sweet talk juga, tapi itu sweet talk untuk orang perempuan. Sweet talk untuk orang atas kita, bos lain cara dia. Bila bos panggil, masuk bilik saya jap. Bos garang betul ni. Ni kenapa ni? Salah lagi ni. Wah. Tapi kita buat 5S. Assalamualaikum bos. Senyum. Bos cakap lembut. Bos ada apa bos? Panggil saya bos. Dia pun cakap ni salah ni. Kenapa ni? Banyak bos, saya minta maaf. Sorry. Saya minta maaf bos. Saya betul saya tersilap. Sincere. Jangan duduk, ramai orang dia bila dia buat salah dia pusing-pusing kat lain. Ini lagi orang nak marah, ya. Saya alamak, silap saya bos. Saya minta maaf sangat bos. Bos bagi masa dekat saya dalam 10 minit bos, saya sebetulkan balik, ya. Lagi satu bos, saya sebenarnya memang nak jujur bos, saya nak ucapkan terima kasih dekat bos, ya. Sebab bos selalu tegur saya bila saya buat salah. Saya memang seronok sangat kerja kat sini bos. Bila saya buat salah selalu bos ajar, saya pun selalu nak betulkan kesilapan saya nak jadi macam bos. Ini sweet talk nama dia. Ini sweet talk, ya. Cuba bayangkan apa jadi bos tadi. Kalau dia marah juga dia gila. Dia tengah-tengah tengking kita buat macam tu. Memang, ya. Saya pernah ajar ada satu organisasi ni, agensi ni, dia tak ramai, dia 16 orang je. So, saya ajar 5S ni.
Dia kata bos dia garang tak tentu pasal, ya. Dia buat ringkas cerita, lepas 3-4 bulan dia orang telefon saya, dia kata, "Ustaz, bos kita orang dah minta pindah." Pasal bos tak boleh hidup tempat orang yang ada 5S. Sebab dia tak boleh nak marah orang, tak ada mangsa. Nak marah tapi orang tu cakap lembut, macam gila cakap sorang-sorang. Nak tengking-tengking orang. Tuan-tuan dan puan-puan, kunci dia kat kita. Kunci dia, kita nak betul, nak positifkan suasana keliling kita, ya. Sebab saya pun, kita tak nafikan kita akan berada jumpa dengan suasana yang negatif, suasana yang kita annoying kita, tapi kita nak tentukan diri kita. Duduk kat situ macam mana? Duduk dalam air kena pandai apungkan diri, ya. Duduk atas darat kena pandai berjalan. dia kena bijaklah, insya-Allah, ya. Ada soalan lain? Okey, soalannya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daripada siapa ya? Ina. Okey, ada ketua sangat mengharapkan sesuatu kerja yang diberi itu menghasilkan impak boom tanpa nampak kecacatan. Apabila berlaku sedikit kekurangan, ia akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuatkan kita down, ya, mental staff tu. So macam Ustaz cakap, pantang nampak kesalahan, sila komen Ustaz. Okey. Dia satu aspek kita, side kita, apa yang kita boleh buat, sebab kita tak boleh nak ubah bos, kita tak boleh nak ubah. Sebenarnya bos pun tak boleh nak ubah staff. kita tak boleh nak betulkan orang lain pun, kita boleh betulkan kita. Dan satu, saya cadangkan, kalau kita berada dalam suasana macam ni, kita cuba yang 5S tadi tu, cuba dulu, try buat dekat orang-orang yang marah tak tentu pasal tadi tu. Yang kedua, kita betulkan minda kita juga. Sebenarnya bos ni kadang-kadang dia marah, dia tegur kita, dia nak capai satu-satu KPI. Kadang-kadang kita pun ada juga kesilapan. Kita tak faham sebab kita tak jadi bos, ya. Bos ni dia tengok helicopter view. Dia tengok keseluruhan. Dia nak capai, dia kena capai benda ni, ya. So orang ni kena buat ni, orang ni kena buat ni, orang ni kena buat ni. Tapi bila kita buat kerja kita tak nampak apa yang sebenarnya nak kena capai. So penting juga sebenarnya kita kena downkan diri kita untuk memahami bahawa bos lebih tahu daripada kita. Itu pertama. Yang kedua, tak dinafikan ada juga bos yang memang tak reti bahasa pun ada, bukan tak ada. Semua orang macam tu, semua. Nanti adalah tu yang orang kata, tak baik cakap kat bos. Alah, kalau cakap kat staff baik, sama je tak baik juga. Cakap kat bos tak baik, cakap kat staff tak baik, cakap dekat security tak baik, cakap dekat CEO tak baik, tapi semua orang sama. Semua orang sama. Kita ada kesalahan kita ada yang kita perlu perbetulkan. Bos memanglah sebagai bos tak boleh nak marah serba-serbi nak cari salah orang. Bila bos dah mula suka cari salah orang, sebenarnya menyebabkan aura keliling tu dia jadi negatif, ya. Bos ni sepatutnya dia membantu, dia bukan membantut. Dia menolong, bukan menghukum, ya. Sebab dia bos, dia bukan hakim, ya. Yang kita kena bekerja ni dalam satu tim. Dan kalau nak lebih faham, ya, siapa pun jadi bos, ya, jadilah macam Wonder Pack, ya. Bagi kita bagi kerja sama. Kita bagi contoh yang semua fahamlah. Kalau ada yang tak kenal Wonder Pack, tolong sedar diri, maknanya dah kena pencen. Pasal orang tua je yang tak tahu Wonder Pack ni. Wonder Pack ni walaupun satu kali kura-kura jadi ketua, tapi kura-kura dia faham, dia cuma boleh berenang. Dia hormat dekat burung boleh terbang. Dia hormat dekat hamster ke tikus, saya tak tahu, yang boleh berjalan. So mereka masing-masing ada peranan masing-masing. Jangan rasa siapa-siapa tinggi, siapa-siapa ni. Saya nak bagi contoh pasal saya takut masa kita pun tak lama. Saya nak bagi contoh dekat Switzerland, tuan-tuan. Switzerland ni kawan saya, dia kerja kat sana. Satu hari, dalam masa sebulan, ada satu hari bos akan benarkan staff, dia akan buat giliran staff dia masuk jadi bos dalam bilik bos, ya. So apa yang berlaku, cuba fikir betul-betul apa yang berlaku. File keputusan, apa semua dokumen-dokumen mesti transparent sebab semua orang boleh tengok.
Kita ada benda yang tak boleh buka, tak boleh ni. Ini bos saja, ini bos saja. Itu satu hal. So bila satu hari dia mohon untuk balik ke Malaysia sebab ayah dia sakit kuat. Bos dia sign, lepas tu tanda tak dibenarkan. Sebab ayah sakit tak membenarkan, tak melayakkan. Dia bukan pakai ikut suka dia. Tapi dia buat pasal ikut peraturan. Dia kata berdasarkan pada polisi kita, kalau ayah sakit tak benarkan cuti lama. So dia tak lulus. Dan satu bulan sampai bulan yang giliran dia jadi bos, dia masuk dalam bilik bos, dia belek-belek file cuti tu. Dia tengok bos pernah luluskan orang lain cuti alasan ayah sakit. So dia panggil bos. Dia tak panggil bos lah. Dia panggil Lokman, see me in the office. Wah, pasal hari tu dia bos. So dia panggil masuk bilik. Dia tunjuk, dia kata ni file saya tengok ada orang mohon cuti ayah sakit, bos luluskan. Saya mohon cuti ayah sakit, sama alasan sama tapi saya tak lulus. Why? Can you explain? Dia kata sebab hari tu dia bos. Ya. Kalau kita buat kat bos kita macam tu memang confirm esok hantar ke Cawangan Labuan. Pasal kan kadang-kadang budaya kita melawan bos buang, melawan bos hantar Cawangan. Bila nak selesai masalah? Bila nak jadi negara maju kita? Betul. Mungkin macam inilah saya punya personal punya pandangan lah ya. Ya, sila. Setiap perasaan mungkin kita ada perasaan marah, ada perasaan tak suka apa semua, ada perasaan kita happy, tapi paling utama adalah saya rasa positive approach tu penting. Yes, betul. Positive approach. Ya. Itu akan mengubah suasana dan mengubah produktiviti kita. Betul. Positive approach tu. Jadi dalam pada orang tu marah, jadi secara tak langsung bila kita gunakan kaedah positive approach itu, secara tak langsung dia akan mengubah perasaan orang. Betul. Itu penting sebenarnya bila kita nak positif, nak kekal positif ni. Daripada awal tadi kita cakap dia bukan pejabat yang menyebabkan kita positif, bukan, tapi kita. Bila kita positif, kita menyebabkan orang keliling positif. So bayangkan kalau 10 orang dia dalam office, semua 10 orang tu dia punya positif, macam mana dia punya gandaan positivity dalam tu ya. Sebab tu Nabi kata senyumlah kepada saudaramu kerana senyuman itu adalah sedekah. Sebab bila dia buat kajian, tengok orang senyum pun dia dah positif ya. Tengok orang senyum tu kita rasa penat pun tengok orang keliling appreciate, tepuk tangan. That's why ada tepuk tangan, ada fighting atau orang muda tu orang muda. Contoh bagi semangat dia panggil gairah dan syafaqah dia panggil. Ya, kalau ada benda ni kita rasa macam penat macam mana pun, masih semangat lagi nak buat kerja. Tapi kadang-kadang ada benda kecil je tapi rasa Allah geramnya nak buat menyampahnya. Pasal dia dalam keadaan negatif ya, dan dia bermula daripada mindset. Mindset ni bukan dekat kepala saja tau. Mindset dia termasuk hati. Kepala dan hati. Sebab Nabi kata dalam diri kita ada satu hati, kalau positif benda tu, positiflah hidup kita. Betul. Kalau negatif kat situ, negatiflah ya. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya risau juga, takut tak sempat nak share. Ada 2-3 slide lagi Puan Anis. Saya sambung dulu Puan Anis ya. Boleh. Alright. Nanti kita tengok kalau ada soalan sikit nanti. Saya nak share ni pasal ada sikit takut terhabis masa, takut tak sempat yang utama. Ini intro je tadi ni. Baru intro kita sebenarnya. Banyak baru lagi intro. slide-nya. Slide saya ada 487. Tak ada. Saya guna 4 je. Okey. Alright. Dia sebenarnya bila kita nak jadi orang yang sentiasa positif ni, kita kena jadi orang yang tahu nak uruskan cara yang betul. Kalau contoh COVID katakan, bulatan kecil ni
Bulatan kecil tu bulatan ketakutan, fear, kita mengeluh, kita rasa sedih, tak tahu nak buat apa, terkejut. Ini bulatan kecil. Tapi kita tak boleh duduk sini sampai 2 tahun. Kita kena move. Learning zone. Tuan-tuan, banyak dah benda kita belajar sepanjang pandemik ni. Sebelum ni kan kita nak punch in pakai device, main susah, macam-macam alasan. Tapi sekarang boleh buat. Boleh. Dan lagi ada kelebihan dia. Siapa yang sign in, log in, duduk dekat Kuala Lipis, kita tahu. Jangan nak menipu lah, saya dekat Shah Alam tahu semalam. Taklah. Saya kadang-kadang saya bila duduk dalam geng-geng orang teknologi ni, saya kata untung sangat saya belajar IT sikit-sikit, sebab IT ni dia banyak membentuk kepribadian kita sebenarnya. Tak boleh dah nak menipu-menipu. Dulu cerita dulu Tok Pengulu ni seorang je pergi ke bandar jumpa Menteri Besar. Bila dia balik kampung, dia kumpulkan orang kampung dalam balai raya, ikut dia lah nak kelentong apa pun. Tak ada orang tahu. Tapi bukan sekarang, not now. Sekarang kita jadi pengerusi mesyuarat, kita cakap ini ada pekeliling baru yang suruh kita buat gini. Sekejap lagi ujung sana ada orang angkat tangan. Tuan Pengerusi, saya dah tengok pekeliling tu. Rasanya macam tak betul lah yang pengerusi cakap tadi, pekeliling cakap lain. Sebab tu ada kes kelakar pasal ada pengerusi mesyuarat. Dia kata masa saya mempengerusikan mesyuarat, masa tengah mesyuarat, tidak dibenarkan online ya. Pasal dia memang nak menipu tu, dia memang suka menipu. Tak boleh dah, tak ada dah zaman tu. Kita dah lebih dekat dengan kehidupan yang Islam suruh sebenarnya. Sebab apa? Sebenarnya teknologi ni juga adalah benda yang Tuhan hantar kat kita. Untuk kita tambah baik diri kita. So kalau kita tak guna yang tu, kita duduk asyik salah. Teknologi ni memanglah merosakkan juga, ada. Sebab pisau boleh siang ikan, boleh bunuh orang. Memanglah dia ada kegunaan masing-masing. Tapi saya rasa ada banyaklah benda-benda yang saya sebagai pensyarah masuk kelas, tak boleh cakap sewenang-wenangnya, tak boleh. Pasal saya memang daripada dulu saya cakap kat student, datang kelas tolong make sure handphone battery full. Sebab handphone sangat banyak kegunaan. So masuk kelas awak boleh guna handphone. Bukan saya seorang yang ada benda nak mengajar awak. Awak boleh cek sini, awak boleh cek sini, dan tolong ajar saya juga. So bila kita cerita benda-benda menipu, memang cari pasal lah. Sebenarnya ni kita gunakan dia untuk membangunkan diri kita, kepribadian positif kita. So learning zone, kita dah makin pandai hidup sihat. Sebab nak masuk supermarket pun cek sihat dulu ke tak. Nak pergi surau pun cek sihat ke tak. Saya dah ada semua alat-alat. Yang cek oksigen tu pun ada. Cek oksigen ada, cek suhu ada. Pasal kita dah mula hidup lebih baik. Harap-harap lepas pandemik ni kita naiklah ranking daripada nombor 60 lebih, naik nombor 50 lebih pun dah okey dah. Payah tu nak naik tu, payah tu. Betul. Sebab cara berfikir, cara hidup kita. Saya ada sembang dengan ada seorang daripada Jerman hari tu. Sebab saya sebut saya kata dekat Malaysia, kalau kereta bersusun, tengah-tengah antara kereta mesti boleh dilalui oleh motosikal. Kalau tidak, kita kena marah. Motosikal akan marah dekat kereta yang duduk rapat sebab dia tak boleh nak lalu ke celah-celah. Padahal itu bukan jalan motosikal pun. Kita dah jadi salah pasal perbuatan salah dah jadi biasa. Terkejut dia. So dia kata sebenarnya motosikal kena beratur belakang kereta. Kalau kereta banyak, jalan tak ada jalan khas motosikal kena beratur belakang kita. Saya kata kalau cakap macam tu kat Malaysia, mati saya, kena kecam. Pasal memang tak masuk akal. Kita orang naik motosikal, sebab apa naik motosikal? Sebab nak cilok. Kalau naik motosikal kena beratur juga, tak gunalah. Macam-macam kita dah terbiasa. So
learning zone ni kita dah belajar cara hidup sihat, kita dah belajar banyak belajar teknologi. Pasal dulu cakap macam-macam, YouTube ni lah gini, media sosial membawa masalah. Tapi bila COVID, saya ingat orang tua pun nak belajar Zoom. Pasal apa? Nak tengok anak cucu dekat bandar. At least ada benda yang bertambah daripada kita happy, side yang bertambah baik, dan growth zone tu kita dah jadi lebih pandai. Tuan-tuan, kalau perasan, inilah sebenarnya yang orang sebut ujian meningkatkan martabat kita. Ujian datang, kita dah jadi makin sihat hidup. Ujian datang, kita dah makin cerdik. Sekarang bukan saja kita tahu pasal vaksin, pasal jenis-jenis vaksin. Zaman dulu zaman BCG dulu hulu je baru. Tak ada pernah bincang pun. Mana PIBG bincang jenis Pfizer, jenis Sinovac ke apa. Tapi sekarang kita dah makin cerdik, makin belajar macam-macam, ya. Ini baguslah, ini bagus. Side yang bagus. So tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadi orang yang ambil kesempatan dari sudut yang positif. Saya tunjuk ni pasal sebenarnya saja nak tunjuk wan utama dia kat bawah tu. Ada benda yang kita top 7. Ada. Kita top 7 dekat dunia. Kita ada mega mall terbesar nombor 7 kat dunia. Ada South China Mall nombor 1, Guangzhou, ya. Isfahan City, Iran, Siam, Paragon, Bangkok, ya. Wan utama kita ada, ya. Tapi ada orang dia tak kisah pun orang ada mall besar dan dia tak ada mall besar. Ini orang yang nak ambil pengajaran macam mana nak berfikir positif tu. Dia tak kisah pun dia tak ada mall. Ni dia orang dia. Lazada dan Shopee. Ada aku kisah, aku tak ada. Aku tak ada mall, aku tak ada bangunan, ya. Sebab bila kita tak dapat yang tu, kita ada yang lain, kita ada kelebihan lain, dan kita jadi cerdik, ya. Supaya ni antara yang leading lah ni, ya. Nak buat taksi kena ada modal, nak ada kereta, nak buat syarikat taksi. Tapi Grab, Uber tak kisah pun dia tak ada kereta, dia leading taksi sekarang, ya. Restoran, ya, kalau nak restoran yang maju kena besar lah, ada kedai, ada meja, ada kursi semua. Tapi sekarang kalau nak jadi cerdik, buka je restoran, dan kita kena pandai benda lain. Jaga kualiti makanan, jaga marketing, kemudian ada skill, dia kena pandai bela beruang, ya. Sekarang kalau nak buka restoran kena bela beruang warna pink. Beruang kalau panda. Kalau restoran kita walaupun kecil tapi ada beruang banyak ekor beruang keliling kedai, maknanya kedai tu maju. Betul. Dah berubah, dan kita kena ambil peluang-peluang perubahan ni. Takkan nak duduk sedih lagi, tak ada duit, tak ada modal nak buka restoran, duduk sedih, sampai bila sebenarnya kita nak jadi orang yang sedih. Ni antara benda yang juga saya ingat tunjuk logo pun semua orang dah tahu sekarang. Ini kesan pandemik. Dulu kan main macam-macam alasan tau. Kalau nak buat benda ni, network tak stable, kita ada ramai orang miskin, tak ada benda. Sebenarnya boleh, ya. Dan bila kita sedar benda tu ada keperluan, ada paksaan sikit. Sebab tu saya selalu sebut ujian ni sebenarnya Allah paksa kita untuk berubah. Kalau tidak, hanyut, sedih, mengeluh, sampai bila lah kita nak ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, ni yang saya sebut tadi, dia mesti ada pasangan syukur dan sabar. Saya tak boleh nak laju sangat, tak boleh nak lama sangat. Apa hikmah COVID, tuan-tuan? Ya, sebenarnya sama ada lah kerja kat rumah ke kerja kat ni, kita dapat satu benda yang saya sebut sebagai nikmat. Nikmat COVID. So ada orang tak suka, dia kata COVID tu bala tau, bukan macam mana kau boleh sebut nikmat. Saya kata kalau babi pun ada kelebihan, maknanya COVID ni pun ada kelebihan, dan banyak, ya. COVID ni saya syukur sangatlah. Anak masuk universiti tapi duduk dengan kita. Anak saya sekolah, anak bongsu sekolah, tapi dia duduk asrama kat rumah. Dan waktu sekolah pun kat rumah. Maknanya saya jadikan rumah saya sebagai sekolah berasrama penuh.
ya. Tapi kena adalah kemahiran jadi pengetua. Kena ada kemahiran jadi warden. Kalau kita gagal yang tu, anak kita kita kata, oh susahlah, kesianlah anak-anak belajar kat rumah, depressed diorang, pressure diorang. Saya kata kenapa pula? Sama je anak belajar kat sekolah asrama penuh. Sebab anak saya yang dulu-dulu belajar dekat SBP, SBT, Sekolah Berprestasi Tinggi. Sekarang 2 tahun saya ada peluang untuk implement jadual sekolah berprestasi tinggi dekat rumah. Sekolah berprestasi tinggi dekat rumah, yang anak-anak saya pergi, diorang start sekolah pukul 5 pagi. Ya. Memang SMK tak boleh nak buat. Tapi kalau dia duduk asrama boleh buat, dan anak kita duduk kat rumah sekarang, sekolah pun kat rumah. So saya buat jadual tu. Pukul 5 bangun, ada kelas, ya. Sama ada belajar ke apa ke, subjek apa, nak siapkan assignment ke ataupun nak mengaji Quran ke, whatever. Adalah bidang-bidang subjek dia. Tapi pukul 5 mesti bangun. Dan sebenarnya orang Cemerlang they usually have 2 mornings. Tuan-tuan, masa pandemik ni memang kita boleh susun jadual. Ya, waktu dah masuk pejabat nanti dia adalah halangan lain pula dengan jam, dengan apa, subuh dah nak keluar, malam baru sampai rumah, lepas tu penat, tak boleh nak bangun tahajud. Tapi 2 tahun duduk rumah, bangun ke tak tahajud? Kan duduk sedih juga, rugi ya. Okey, betul kalau kita tak ambil kesempatan tu rugi. COVID-19 datang, dia memberi perubahan minda dan budaya kita. Fungsi rumah dah mula berubah sebab anak memang duduk di rumah. Siapa yang cakap anak dia dipengaruhi oleh kawan-kawan, memang bukan masalah anak dia, masalah dia sebenarnya. Ya. Dah duduk rumah pun kita tak boleh lagi nak pengaruh. Ya. Saya ingat dulu Datuk Fadilah Kamsah dia share dengan saya. Dia kata, Ustaz sembang-sembang dengan anak-anak, cuba tanya Ustaz, siapa best friend dia? Anak kita pun jawab, best friend abangah, Luqman. Ya. Siapa guru yang paling abangah suka? Ya. Guru yang paling abangah suka, cikgu Hanisa. Contoh. Siapa yang kita nak jadi? Siapa yang abangah nak jadi bila besar? Siapa yang idola abangah? Ya. Nak jadi Cristiano Ronaldo. Contoh. Tuan-tuan, Datuk cakap kat saya, dia kata, Ustaz, kalau 3 soalan kita tanya, tak ada nama kita dalam tu, letak jawatan. Ya, sebab anak tak respect kita. Kita bukan cikgu dia, kita bukan idola dia, kita bukan best friend dia pun. Ya, 2 tahun Tuhan bagi untuk peranan ahli keluarga. Kita kena buatlah. Sepatutnya, tapi dah terlewat ni. Sepatutnya dah start 2 tahun lepas. Tapi tak kira kena start dan kena betulkan dari masa ke semasa kalau belum buat lagi. Hidup sehat, keputusan kita buat dengan ilmu. Kita tak cakap dah suka-suka hati. Oi, kita tak nak dengar benda-benda yang rumus tak nak dengar, pasal ni bahaya ni, COVID. Kita tunggu Tan Sri Syam bagi tahu, barulah kita tu nampak dah makin cerdik sikit rakyat Malaysia. Okeylah tu. Okeylah. Naik sikit ranking kita nanti. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita positifkan diri kita kena faham sekarang gaji versus rezeki. Ada orang hilang gaji masa pandemik, tapi kita masih boleh hidup. Maknanya rezeki masih ada tau. Ya. Kita perasan tak? Kita duduk rasa gaji turun. Memanglah kita nak buat kerja tak banyak dah, kerja terbantut, tak boleh nak buat, tak boleh nak sambung kerja kita, tapi kita masih hidup. Maknanya itu rezeki kita. Betul. Allah janjikan setiap orang yang hidup ada rezeki. Bukan Allah tak janji setiap orang yang hidup ada gaji. Sebab ada orang tak ada gaji pun. Dekat kawan-kawan kita yang duduk dekat kampung orang asli tak ada gaji pun, tapi dia orang hidup. Adalah rezeki, sumber rezeki tu yang Tuhan sediakan. Maknanya kita kena tenang je. Ya. Tak payah nak kalut-kalut. Kan kita sepatutnya kita dapat pengajaran itulah, kita dah belajar daripada situ. Cara macam kalau gini suasana dia, kita hidup cara ni, gini suasana dia. Boleh insya-Allah, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita kerja untuk apa? Ni sekarang lebih fahamlah kot. Kita kerja untuk keluarga. Saya yang ni kan saya nak saya tak sempatlah nak share banyak-banyak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dekat kita macam mana cara kita nak uruskan masa. Yang terbaik satu hari Rasulullah ajar bagi 3. Siapa boleh buat masa pandemik hari tu, bagus, dan siapa yang tak sempat buat lagi, cubalah sedaya upaya. Sebab waktu BDP, kalau kerja dekat office,
saya risau macam ada challenge yang besar nak buat benda ni. Ya. Rasulullah bagi 3 masa. Satu masa untuk tengok Rasulullah Perdana Menteri tau, Perdana Menteri. Dia kerja 1/3 je daripada satu hari. Maknanya 8 jam maksimum waktu kerja Rasulullah untuk negara, untuk kerja. Rasulullah kerja 8 jam je satu hari. Ini Perdana Menteri, bukan kerani. Kalau kerani pun kerja sampai 10 jam, sedar-sedarlah diri. Kita dah kerja lebih. Sebab tu Tuhan datangkan pandemik. Tuhan nak suruh kita qada balik waktu keluarga. Banyak sangat kita tinggal. Kita kerja memang 8 jam. Malaysia memang 8 jam. 8 jam kerja. Rehat tengah tak boleh balik. 1/2 dah 9 jam. 1 jam kena pergi lebih awal, jam. 1 jam balik lewat, dah 10 jam. 11 jam. 11 jam kita habis masa dan kita tertinggal waktu untuk keluarga. Waktu untuk keluarga 8 jam sepatutnya. Betul. Kita balik, check balik. Sebab tu kita duk cakap tak sempatlah dengan jiran-jiran, tak sempat kenal lah apa. Lama dah duk cakap benda tu. Bila kita nak ubah sebenarnya? Tapi saya pun tak boleh ubah. Saya tak boleh ubah pejabat, tapi saya cuba ubah saya lah. Ada saya jumpa staff perempuan, dia masuk kerja pukul 7.59 tau. Dia datang kerja walaupun dia sampai awal, 7.59 baru dia punch in. Wah, ini bos kata staff yang berkira sangat. 7.59 dia masuk, pukul 1 minit dia keluar, 1.59 dia masuk balik, pukul 5 1 minit dia punch out. Kadang-kadang bos dia kata, alah tunggulah sikit. Ya. Dia kata, bos masa dah habis, esoklah pula buat kerja. Bos dia kata, tolong nasihat sikit Ustaz, ini staff ni susah, payah nak berkira. Ya, bila dia cerita macam tu, saya pula rasa, this is the best staff dalam dunia. Ini staff yang paling baik sebab dia pergi dengan suami dia pukul 7.30, dia habiskan masa dengan suami dia dulu dalam kereta. Dia nak sembang ke, nak bincang apa, suka dia lah. Sebab dia belum masuk waktu kerja. Ya. Tapi dekat Malaysia lain macam. Dekat Malaysia. Sebab orang yang kerja sampai malam akan dapat anugerah khas cemerlang. Ini Malaysia. That's why kita tak maju. Sebab tu kita tak maju. Ada orang tak setuju, bukanlah saya gurau-gurau aje. Ada orang tak setuju, dia tak adalah sampai macam tu. Tapi nak ceritanya saya lebih yakinlah dengan Rasulullah beritahu. Rasulullah kata 1/3 untuk kerja cukuplah. 8 jam cukup maksimum. 1/3 untuk keluarga, kena ada masa untuk keluarga. Kalau tidak kita terabai. 1/3 untuk urusan diri kita, nak rehat dan munajat dengan Tuhan. Patutlah selama ni kita penat balik, tak larat nak bangun tahajud. Ada something wrong dengan urusan masa kita. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya okey dah cukup. Nak ending dah. Nanti kalau ada soalan kita tengoklah. Ini Universal Global Workforce Happiness Index, ya. Just untuk kita fikir-fikirkan. Malaysia duduk kat sini tuan-tuan. Ni Malaysia. Malaysia duduk gang seeker nama dia. Masih tercari-cari. Tercari-cari senang cerita, maknanya tak jumpa lagi lah. Sebab tercari-cari. Kecil je ya. Ya, kita happiness index kita masih duduk kat sini. Kita kalau boleh nak kat sini. Belgium, South Africa, Norway. Tapi adalah something yang kita kena ubah. Kita start dengan kita, start dalam pejabat kita, start dalam negeri kita, start dalam negara kita. InsyaAllah lama-lama. Ni ranking dia. Belgium, Norway, mana Malaysia? Tak ada. Tak jumpa. Human Development Index. Ini bukan jangan salah faham. Ini bukan kita nak pelekehkan Malaysia, bukan. This is starting point untuk motivate kita cepat sikit kena berubah. Kita kena cepat. Yang mana hak duduk mengeluh, kena bangun. Yang mana yang dia masa kita nak buat macam mana, kena carilah penyelesaian dia. Kalau tak cukup kompetensi kena belajar. Kalau attitude kena ubah, ya. Ini kat mana Malaysia nombor 61. 60 lebih. Ini bukan saya buat sendiri. Belgium, Norway, Costa Rica. Cuma nasib baik kita tak duduk sini je. Tak duduk geng. Morocco, Nigeria, Japan. Nasib baik. Japan negara maju. Tapi saya tak kata semua negara bagus. Saya orang yang suka kagum dengan negara-negara yang ada sebab. Jepun dari segi maju, yes. Dari segi maju, yes. Tapi dari segi happiness, diorang banyak juga bunuh diri, lagi tak baik. Ini work-life balance. Macam mana positif dia orang hidup. Sebab dia balance hidup dia. Ya. Antara keluarga dan kerjaya. Tuan-tuan, kita kerja, Malaysia kerja yang ni 2088 jam setahun. Ini Malaysia.
Yang Finland dia hanya kerja 1254 jam setahun. Tapi dia negara maju. Dia walaupun dia kerja separuh daripada kita, dia maju. Kita kerja lebih 2 kali ganda, tak maju-maju. Kat mana masalah dia? Bukan masalah masa. Bukan masalah masa kerja. Ya. Sebab tu saya happy tengok ketua pengarah GPA dah mula bercakap tentang flexibility kerja akan datang, tentang kepentingan work life balance. Oh, ini satu benda pemikiran negara maju dan kita kena beri sokongan dan kita kena cepatlah sama-sama. Umpama macam work smart lah. Yes, work smart. Kita ni termasuk apa work hard and work long. Hard long pun tak tahulah ya ke tidak. Tapi masalahnya tak maju-maju. Itu yang masalah tu. Dia kena smart sikit. Itu kadang-kadang saya bergurau tau. Saya kata Perdana Menteri Finland, Sanna Marin ni umur dia 34. Perempuan pula tu, perempuan umur 34, muda lagi tapi cerdik. Tengok dia bercakap tentang work life balance, nak jadi positif dalam hidup kita. Dia kata cukup kerja 4 hari seminggu dan 6 jam satu hari. Nampak muka dia pun nampak happy kan? Nampak positif tu. Kita tengok kadang-kadang tengok muka menteri sedih sebab dalam Twitter dia orang kena kecam teruk. Rakyat Malaysia sian jadi menteri dekat Malaysia ni. Tapi yalah, kita tak boleh ubah. Kita tak boleh jadi menteri, kita boleh jadi rakyat yang baik. Tak payahlah adalah kecam-kecam. Hidup mengecam hobi. Itu masalah. Macam mana kita nak jadi negara maju? Betul. Bila Ziyad menang pingat emas, kemudian tarik balik, dapat dekat Ukraine sebab Ukraine protes. Ukraine bagus, dia pergi protes kat penganjur. Penganjur bagi kat dia. Tapi rakyat Malaysia didapati IP daripada rakyat Malaysia, daripada Malaysia, antara yang ramai pergi kecam dekat social media atlet Ukraine. Oh, ini memang kita memang jago buat tu. Kalau buat ranking tu memang mungkin kita nombor 3. Kecam orang, kecam orang. Kecam dulu. Dah lah kecam dekat social media tak ada guna. Tak ada kegunaan, tak ada manfaat pun. Lepas tu yang pergi kecam tu cakap bahasa Melayu lah tu. Kecam guna bahasa Melayu. 2 kali ganda. Nak cakap bodoh kan, marah kan. Itulah dia. Kita harap kita tak termasuk geng itulah. At least kita boleh betulkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu Nabi sebut tadi 13 8 jam 24 jam. Betul. Dan akta kerja kita pun tengok 8 jam tak boleh. Kan kerja kita tak boleh lebih dari 8 jam, itu dikira zalim. Dunia pun cakap macam tu. Kalau majikan suruh staf kerja 8 jam tanpa persetujuan, salah, dikira salah. Maksudnya saya memperkukuhkan yang Nabi memang lagi power lah. Nabi dah tahu yang mana Nabi memang sadaqah Rasulul Amin, tak akan cakap tipu, tak akan cakap benda tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kena laju-laju sikit dan insya-Allah kalau kita jadi positif, kita wujudkan aura positif, kita bijak pula tu, efektif, insya-Allah produktif akan lebih bagus. Walaupun kerja pendek tapi produktif tinggi, itu baru betul. Itu baru negara maju. Lepas ni kalau dekat infrastruktur kita ni, bos tengok dah lain macam dah cara kerja kan. Tak ada dah main-main Facebook masa kerja, tak ada mengumpat-mengumpat, tak ada. Nampak macam boleh dah kurangkan ni. Lepas pandemik ni kita kerja 5 jam je sehari cukup. Pasal nampak semua bagus-bagus. 5 jam kerja, lepas tu dah boleh balik. Kalau boleh buat lah. Maknanya KPI kerja masih tercapai. Dengan kerja 5 dengan hours KPI. compact. Yes. 5 hours produktif. Dengan yang 8 hours tak tahu, kadang-kadang keluar minum 1 jam balik. Ini attitude kita. Kena ubahlah. Dan insya-Allah ni saya tak sempatlah nak share benda ni. Sebenarnya kerja dari rumah pun banyak benda yang kita boleh tambah baik. Janji KPI capai. Bos pun sebenarnya kena tahu benda yang dia nak daripada staff tim dia adalah KPI. So kalau dah capai, tak payahlah sibuk-sibuk. Aku tak puas hatilah, aku kena datang juga, aku nak tengok juga kau ada depan aku. Tak payah. Bekerja, yang penting kita buat kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak sempat nak share panjang-panjang lagi how to make ourselves more positive and positive, makin lama makin baik. Kita baliklah kepada cara Rasulullah. Rasulullah dia ajar kita sidik, tabligh, amanah, fatanah. Staff, nampak staff sidik, tabligh, amanah, fatanah. Sidik, jangan cakap tipu. Cakap benda betul je.
Kita akan jadi orang yang sangat tenang, ya, sebab kita yang kita tak tenang ni pasal kita ada benda banyak benda kita menipu ni. Itu yang balik rumah pun nampak macam takut, ya ada benda tu nipu tu. Kalau kita start cakap betul, ya, kita akan mudah pergi kepada amanah. Amanah responsible. Kita buat benda betul, kita mengaku. Kalau kita buat benda salah pun kita mengaku. Tak payah mengelak, jangan berhela. Kalau salah, ngaku je. Jangan duk salahkan orang. Bilalah kita dapat budaya macam ni, seronok ni. Ya. Kalau kita mengaku salah, mesti kita kena hukum nanti. Dekat Malaysia. Adalah orang cakap kat saya macam tu. Bahaya Zat. Kalau kita mengaku kita yang buat salah, memang teruklah kita kena. Sebab apa? Ya, sepatutnya tak berlaku macam tu. Tablet transparent. Jangan sorok-sorok, jangan banyak sangat mesyuarat rahsia dalam suasana organisasi kita. Sebab itu nanti dia akan mudah orang buat tekaan, orang mengumpat, orang fitnah, macam-macam. Ya, dan yang keempat, fatanah, sifat Nabi juga, smart, kompetitif. Kita kena ada, walaupun kita kerani, bukan walaupun, kita kerani yang kompetitif. Kita EO yang kompetitif. Ya. Jangan duk sibuk jadi EO, tapi dia punya lagak macam VC. Itu salah. Pasal EO buat kerja EO, kerani buat kerja kerani. Kita ada macam-macam jawatan, macam Wonder Pet. Ya, tak ada siapa yang boleh pelekehkan siapa-siapa. Tak ada kerani, jangan harap bos boleh buat surat. Ya, sebab pengarah confirm memang tak ingat dah cara buat surat. Dia harapkan sangat kerani buat surat. Ya, sebab kita saling perlu memerlukan satu sama lain. Dan kita buanglah penyakit ni. Penyakit ni penyakit negatif. Takabur, sombong, cakap besar. Cakap besar ni dia bila senior sikit mulalah dia cakap besar. Aku kalau buat benda tu 2 hari siap cakap besar. Itu cakap besar. Ya, dah cakap besar. Riak menunjuk-nunjuk. Ujub rasa dia bagus. Ya. Dia tengok staff baru masuk. Aku tak tahulah. Budak baru ni dia macam tak reti buat benda gitu. Itu ujub nama dia. Itu ujub. Ya. Kalau ada benda-benda ni dia akan menegatifkan hubungan kita sebenarnya. Ya. Kita tak rasa kita buat tindakan, tapi dia menyebabkan ada kesan muka kita dah lain, tindakan kita jadi lain, dan dia adalah orang pun menyampah dekat kita, ya. Menunjuk suka show off lah dia tu. Bolehlah orang. Padahal kita tak buat apa pun, orang tak suka. Ya, sum'ah ni dia suka cerita kat orang. Ya, suka cerita kat orang supaya orang tahu dia bagus. Dalam grup WhatsApp tu ada je benda dia nak cerita, nak bagi tahu dia buat. Tak yalah. 4 penyakit organisasi. 4 penyakit dalam organisasi pun kena elakkan untuk kita positif. Ya, dengki, dendam, cek diri kita. Jangan kata kat orang. Ada ramai je orang tanya, Ustaz, macam mana nak buat orang nak buat dekat orang dengki kat kita? Tak, susah. Kita macam mana kita nak buat diri kita tak nak dengki kat orang, ya? Kadang-kadang dekat mulut cakap syukur, tapi dalam hati masih dengki, ya? Tak betul. Ya? Dengki, dendam, dengki orang bawah pada orang atas. Dendam orang atas pada orang bawah. Kau tunggu aku pegang jawatan tu, jaga kau. Itu dendam. Khianat orang bawah kat orang atas, ya? Bos nak buat strategi gini, ada je benda kita buat tak tahu, kita tak buat. Itu khianat nama dia. Itu staff yang khianat. Zalim, bos kat atas dia buat keputusan, biar pada muka dia rasa. Itu zalim. Kadang-kadang mudah. Tuan-tuan dan puan-puan dah nak stop dah. Oh, ini ada satu yang akhir. Saya rasa ada satu lagi kemahiran. Mungkin akan datanglah bila masa kita kalau dapat jumpa lagi ke. Dia ada satu lagi, kita nak wujudkan hubungan yang positif dalam tempat kerja kita ni. Kita panggil tafahum. Ta'aruf memang kita berta'aruf, ya, ta'aruf. Kita berkenalan, tapi saling kenal mengenal nama dia. Tafahum, kita saling memahami. Ini ilmu psikologi juga, ya. Dan tafahum dia menyebabkan kita hidup lebih tak ada prejudis, tak ada prasangka. Kita faham, kita kenal dia, kita lebih kita memahami dia. Sebab tu ada orang kata cuba memahami daripada cuba menghakimi. Jangan suka hukum orang. Tafahum lebih best daripada tafaham, ya. Tak faham. Daripada tak faham. Ingatkan tak sedar tadi. Saya sedar. Nasib baik faham. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada dah. Apa yang kita buat sekarang ialah untuk muhasabah diri kita, dan ada benda yang kita perlu tambah baik, kita segera taubah. Itu tambah baik.
Sama juga orang Jepun kata kita kena kaizen, selalu tambah baik, penambahbaikan berterusan. Tapi sebelum kaizen dia ada Hansei nama dia. Hansei itu sedar diri. So hari ni tu kita cakap untuk sedar diri. Jangan salah faham lah. Takut risau juga, takut ada orang kata, dia ni cakap kat aku ke cakap kat siapa? Bukan, cakap kat diri saya sendiri. Tuan-tuan cakap kat diri tuan-tuan, masing-masing ada benda yang perlu ubah, tu ubah. InsyaAllah. Ya? Sebab kalau kita boleh jadikan diri kita orang bagus, orang yang positif, kita akan dihormati. Ya, orang berintegriti dia dihormati. Orang yang berkuasa dia ditakuti, lain. Kita takut kadang-kadang dan kita tak hormat pun kat dia. Minta ampun, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa dah habis untuk perkongsian kita. Dah 11.30, ya Allah, lajunya masa. Semua orang sebenarnya excited, Prof. Nak mendengar lagi. Mungkin akan ada lagi sesi akan datang ya, Prof, ya, kat atas Allah, insyaAllah. Saya pun excited sebenarnya. Tengok tadi dah 100 lebih, ada hampir 200. Tu yang jadi laju tak sedar jantung. Minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah adalah manfaat sikit-sikit. Ada lagi sesi lagi, ya. Mudah-mudahan. Okey. Untuk makluman anda semua, link kehadiran telah dipaparkan di skrin. Mohon isikan maklumat di dalam itu. Okey, terima kasih Prof atas perkongsian ilmu yang saya rasa amat bermanfaat ya buat kita semua, di mana kita dapat mengaplikasikan cara betul apabila kita bekerja di pejabat maupun di rumah. Yang penting kita mesti kekal positif. Yes. Positif. Alright. Okey, sebelum saya mengakhiri sesi siri webinar ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu panel kita, iaitu Prof. Madya Technologist Dr. Muhammad Nur Mamat dan seluruh warga kerja UiTM serta para hadirin atas kesediaan bersama-sama menjayakan siri webinar pada kali ini. Dengan ini saya Anis mengundur diri dan memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang tempoh siri webinar ini berlangsung. InsyaAllah sehingga bertemu kita di siri webinar yang lain. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.